Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Cikgu Umaira akan membincangkan bab asas nombor bagi silibus matematik KSSM tingkatan 4. Okay, standard pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okay, saya ada satu soalan penyelesaian masalah di sini seperti dalam contoh 12 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Okey, kita ada jadual menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Jadi, kita ada cara ke sekolah menggunakan bas 25%, kereta 40%, jalan kaki 17%, basikal 10%, motosikal 8%. Jadi, soalan di sini, tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Yang kedua, hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dan menaiki bas dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Dan soalan C, hitung beza antara murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Jadi kita selesaikan soalan A terlebih dahulu. Soalan minta kita tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta. Jadi soalan tadi dia beri jadual tadi sebenarnya dalam peratus. Jadi bila soalan minta bilangan, kita perlu cari bilangan terlebih dahulu. Jadi kita tahu jumlah keseluruhan murid adalah 200. Okey, peratus yang naik bas tadi adalah 25%. Jadi untuk tukarkan kepada bilangan bermakna 25/100 darab jumlahnya 200, kita dapat 50 orang. Jadi nombor yang kita guna seharian itu adalah nombor dalam asas 10. Sebab tu kita tulis 50 asas 50 asas 10 di sini. Begitu juga yang menaiki kereta 40%. Jadi kita nak tahu bilangannya, kita akan tulis 40/100 darab 200. Jadi kita akan dapat 80 pelajar. Jadi soalan minta kita selesaikan dalam asas 4. Bermakna kita akan tukarkan nilai nombor dalam asas 10 kepada asas 4. Jadi, cara penukarannya kita boleh pilih sama ada menggunakan kaedah pembahagian nilai tempat atau pembahagian nilai asas. Okey, saya akan tunjukkan menggunakan kaedah pembahagian nilai asas. Jadi, 50. Okey, dalam asas 10. Okey, di sebelahnya kita tulis ruangan untuk baki. Okey, kita akan bahagi dengan 4. Sebab kita mahukan jawapan dalam asas 4. Okey, jadi 50 bahagi 4. Murid-murid boleh tekan sahaja kalkulator. Okey, 50 bahagi 4. Kita dapat 12.5. Jadi 12 kita akan tulis di ruangan sini. Perpuluhan 5. Okey, itu adalah bakinya. Tetapi kita perlu tukarkan terlebih dahulu. Okey, jadi kaedahnya kita dah tulis 12, kita tolak 12. Jadi bakinya tadi kita tukarkan dalam bentuk nombornya iaitu 2. So kita akan dapat, kita darab dengan 4 ya tadi. Kita akan dapat 2 di sini. Jadi sekarang nombor dah semakin kecil, lebih mudah. Tanpa kalkulator pun kita boleh jawab. 12 bagi 4 adalah 3. Okey, bakinya sifar. Okey, 3 belum lagi selesai, kita bahagi 4. Akhirnya kita dapat 0, bermaksud kita telah selesai. Bakinya 3. Jadi kita dah dapat jawapan. Okey, kita tulis dekat sini. Yang menaiki bas dalam asas 4, kita akan tulis 203 asas 4. Okey, jadi kita selesaikan pula untuk bilangan yang menaiki kereta dalam asas 4 seperti yang diminta soalan. Jadi 80 dalam asas 10, sebelahnya ruangan baki. Okey, kita akan bahagi dengan asas yang kita mahukan iaitu 4. Jadi kat sini kita tahu 80 bagi 4 kita dapat 20. Bakinya adalah sifar. Jadi 20 bahagi 4 kita dapat 5. Juga bakinya adalah sifar. 5 bahagi 4 murid-murid akan dapat 1. Bakinya 1. Okay, murid-murid boleh guna kalkulator seperti yang saya tunjukkan. 1 bahagi 4 adalah sifar. Bila sifar kita telah selesai. Jadi bakinya 1. Jadi kita dapat jawapan yang menaiki kereta bilangannya adalah 1100 asas 4. Jadi kita telah selesai menjawab soalan A. Jadi kita akan jawab soalan B. Hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4.
Jadi untuk selesaikan operasi tambah, kita boleh memilih sama ada menggunakan kaedah bentuk lazim atau kaedah penukaran asas. Jadi sebentar tadi kita dah tukarkan bilangan dalam asas 10. Jadi kita boleh menggunakan kaedah penukaran asas. Jadi bas 50, kereta 80. Jadi kita selesaikan dalam asas 10 terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat 50 dalam asas 10 tambah 80. Okey, di sini kita akan dapat 130. Jadi 130 ni adalah dalam asas 10 sebab kita lakukan operasi penambahan dalam asas 10. Jadi disebabkan kita mahu jawapan dalam asas 4 menggunakan teknik penukaran asas, kaedah penukaran asas, kita akan bahagi. Okey, tukarkan pula dengan asasnya. Jadi kita bahagi dengan nombor asasnya. Okey, jadi 130 bahagi 4. Kalau nombor yang besar adalah lebih mudah kita guna kalkulator, lebih cepat daripada kita kalau pelajar boleh congak terus pun lebih baik. Okey, so di sini kita masukkan sahaja 130 bahagi 4. Jadi kita akan dapat 32.5. Jadi 32 kita akan tulis di sini, nombor sebelum perpuluhan kita tulis di sini. Okey, bakinya kita tak boleh terus tulis di sini 0.5. Kita tukarkan dulu dengan mendarabkan kepada asasnya, tukarkan kepada nombor bulat dahulu. Jadi tadi 32.5. Okey, kita tolak dulu dengan 32 tadi. Okey, ini bakinya kita darab dengan 4. Jadi bakinya adalah 2. Jadi kita tulis bakinya 2 di sini. Okey, sekarang 32 bahagi 4, nombor ini semakin kecil. Okey, jadi 8, bakinya sifar. 8 bahagi 4, kita dapat 2. Bakinya juga sifar. 2 bahagi 4, kita dapat sifar. Bakinya adalah 2. Jadi kita telah selesai. Okey, jadi akhirnya kita akan dapat jawapan 2002 asas 4. Okey. Okey, kita bincangkan pula soalan C. Hitung beza antara bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Jadi, kita nak selesaikan dalam asas 7. Kita highlightkan di sini. Okey, yang menaiki berjalan kaki dan motosikal. Bila kita nak cari hitung beza, bermaksud kita nak melakukan operasi tolak. Jadi, motosikal di sini, jalan kaki di sini. Jadi ini dalam peratus. Jadi kita perlu cari bilangan terlebih dahulu. Jadi disebabkan jalan kaki adalah 17%, darab jumlah murid 200, kita dapat bilangan yang berjalan kaki adalah 34 murid. Iaitu nombor dalam asas 10, 34 asas 10. Jadi yang menunggang motosikal dalam jadual soalan tadi adalah 8%. Kita nak cari bilangan murid, 8% darab 200, kita akan dapat 16 asas 10. Okey, disebabkan soalan ingin cari hitung beza, bermaksud kita nak cari operasi tolak. Okey, jadi di sini adalah lebih mudah kita menggunakan kaedah penukaran asas kerana kita sudah sedia mencari bilangan dalam asas 10. Jadi kita tukarkan, kita lakukan operasi tolak dalam asas 10 terlebih dahulu. 34 asas 10 tolak dengan 16, kita akan dapat 18. Okey, 18 adalah dalam asas 10. Soalan minta kita dapatkan jawapan dalam asas 7. Jadi kita boleh guna kaedah pembahagian dengan nombor asas. Okey, seperti biasa, bila kita nak tukarkan kepada asas 7, kita akan bahagi dengan 7. Jadi mungkin ada pelajar yang masih keliru, cikgu tunjukkan menggunakan kalkulator. Saya ulang. Jadi 18 bahagi 7, kita dapat 2.57, banyak perpuluhannya. Jadi yang tidak perpuluhan itu 2 di sini, kita tulis di sini. Jadi selebihnya adalah baki, tapi kita tak tulis perpuluhan, kita darab dengan 7 terlebih dahulu. Jadi kalau menggunakan kalkulator, 2 kita dah tulis, kita tolak 2. Okey, jadi untuk kita tulis di ruangan baki, kita darab dengan 7 dahulu. Jadi kita dapat bakinya adalah 4. Jadi kita letak 4 di sini. Jadi 2 bahagi 7, kita ulang, kita akan dapat sifar. Jadi kalau kalkulator tunjuk pun boleh. Okey, 2 bahagi 7. Okey, kita akan dapat sifar di depan ni. Jadi sifar di sini, perpuluhan itu adalah bakinya.
Tapi kita perlu darab dengan asasnya dahulu. Baru kita boleh tulis di ruangan baki. Jadi kita dapat bakinya adalah 2. Jadi kita tulis baki 2. Jadi bila telah selesai sampai sifar, bermakna kita tidak perlu ulang lagi pembahagian kita. Jadi akhirnya kita akan dapat beza murid yang berjalan kaki dengan menunggang motosikal dalam asas 7 adalah 2, 4 asas 7. Jadi kita telah selesai menjawab soalan ini. Okey, sekian saja video pada kali ini. Saya harap apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada murid-murid sekalian. Sekian, terima kasih.